La quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam ini dengan limpah dan kurnia daripada Allah, kita dapat menyambung kembali kuliah kitab Jam'ul Jawami' yang tertangguh dengan sebab kedatangan Ramadan yang lepas. Jadi kita nak sambung tu muka surat berapa? Orang yang ada kitab. Ada kitab seorang? Ya? Muka 5. Kat mana tu? Atas sekali. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala ke-16, qadirun, artinya yang kuasa. Lawannya qadirun, yang lemah. Wajib, yakni wajib pada akal yang kuasanya, mustahil yang lemahnya. Jadi apabila telah sabitlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala akan satu sifat namanya kudrah, ada kuasa pada Allah, maka orang yang ada kuasa itu dikatakan orang yang berkuasa. Bila ada ilmu pada seseorang, maka orang itu kita kata alim. Dengan sebab apa kita kata alim? Dengan sebab ilmu ada pada tubuh badan beliau. Kita kata alim, kalau buang ilmu itu daripada dia, maka datanglah nama ghairu alim ataupun jahilun. Maka Allah ni dia berkuasa, maka Allah pula dikatakan yang berkuasa. Dengan sebab kita sabitkan dah sifat berkuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang berkuasa. Yang berkuasa tu kalau mengikut apa benda ni, ibarat ulama-ulama khalaf dalam bab ilmu akidah ini, dia kata sifat maknawiyah. Sebab apa sebut sifat maknawiyah? Kerana ada dah sabit sifat ma'ani pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan ni bukan kita nak bilang, tujuan ni supaya bila kita kenal sifat Allah, maka kita bertambah lagi yakin dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilang tak mustahak. Tidak penting bilang. Hafal pun kalau tak kena gaya ini, tak boleh faedah sikit pun. Kita nak faham dan kita beramal dengan kefahaman kita itu tentang sifat-sifat Allah yang membawa kepada takwa kepada Allah, ataupun yang telah takwa semakin takwa lagi kepada Allah. Dengan kita kenal sifat Allah, bukan dengan hafal saja, kita tidak akan ditanya dalam kubur berapa sifat Allah, sifat ma'ani berapa, sifat talbiah berapa. Tak ada soalan kubur. Tapi tujuan bila kita belajar, kita kenal sifat Allah, maka orang yang bersifat dengan sifat yang kamalat seperti ini, tak munasabah sekali-kali kita menyalahi segala perintahnya. Tak munasabah sekali-kali kalau dia buat turun hukum dalam Quran, kita pakat tinggal belaka. Tak munasabah sekali-kali kalau dia larang, kita pakat buat belaka. Kenapa? Kerana orang ini adalah bersifat dengan sifat yang sangat sempurna, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan mengenal Allah. Nak kenal zat, tak dapat kenal sifat. Sifat sekadar yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis. Cara nak belajar, kau pandailah lagu-lagu mana, cara yang memudahkan kita. Orang yang mudah cara salah, belajar cara salah. Orang mudah cara khalaf, cara sifat 20, cara khalaf, tak payah balas. Tujuan bukan nak ke sifat ni. Nampak? Sifat ni tetap ada pada Allah SWT. Kita nafi pun ada juga. Tujuannya nak menambah keimanan, ketakwaan dan rasa gerung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita kenal. Tak kenal tuan, tak takut. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya sahaja yang takut kepada Allah hamba-hambaku yang ada ilmu. Bukan ilmu lain. Ilmu maknanya dia tahu tentang kebesaran Allah. Dia tahu tentang kehebatan Allah. Ilmu tu, maka dia akan takut. Ke-17, muridun, artinya yang berkehendak, yakni yang jadi segala alam dengan kehendaknya Allah. Mustahil jadi yang tiada dikehendakinya Allah. Bila Allah ada sifat kudrat, sifat iradah, sifat berkehendak, maka Allah dikatakan yang berkehendak. Kalau orang mengaji ilmu kalimah, antara masdar dengan isim fa'il, itu saja. Yang kita nak zat Allah Ta'ala yang tidak ada dulu kediam. Dan sifat ni bilang 1, 2, 3 sampai 20, ni ulama bilang. Yang sebenarnya tak ada dulu kediam. Segala sifat Allah qadim sebagaimana zatnya. Bukan ada nombor 1, nombor 2, nombor 8, nombor 13, nombor 16, tak ada. Dan orang ni bilang, kemudian tujuan nak bagi mudah. Dan kalau kita faham dah tak payah bilang, apa? Muja lalu.
Nah, macam rukun semayang zaman Nabi tak ada. Carilah hadis rukun semayang 13 perkara tak ada. Faham tak? Dia tu kan dia bilang maksud kita mudah. Buat dalam bilang 13 pun berhamban kali. Faham tak? Nak suruh mudah saja. Tujuan nak mempermudahkan kita. Jadi ilmu fiqh kita nak beramal pada zahir. Halal haram kita nak tinggal begitu bini nak buat nak temu dengan orang. Tak, macam-macam hal. Ilmu akidah, ilmu tauhid ni nak meneguhkan iman kita. Kalau hak tak beriman jadi beriman, hak beriman kau mantap iman ni. Tak, tanda kita makin beriman kepada Allah. Tak, semakin hari semakin kita tak suka kepada apa yang telah dilakukan oleh manusia mutaakhirin ini yang terang-terang langgar segala perintah Allah. Kalau kita tak ada pun rasa benci kepada manusia-manusia sekarang yang melakukan maksiat siang dan malam, maka tidak ada iman langsung. Nampak? Benci perkara muka tu satu daripada iman dah. Satu daripada iman. Dah kalau tak benci, buatkan suruh pula. Datanglah beramai-ramai malam ini di Padang. Batu 2 Kuantan. Nah, artis-artis terkenal. Bukan kata benci kemungkaran, panggil dah pula. Sebab tu iman penting. Mula-mula ayat yang turun tentang iman, cerita tentang surga, tentang neraka, tentang azab begitu begini. Dah kemas keming dah. Kejak dah dalam hati para sahabat tentang balasan neraka bagi yang derhaka, balasan syurga bagi yang taat. Turun pula ayat, hak ni haram, hak tu haram, hak ni haram, hak tu haram. Haram ke dia turun? Nah, dia tak turun haram dulu. Masuk iman dulu. Kita Melayu ni iman tak ada. Iman tak ada tu bila kata haram, haram pula. Iman gitu. Orang kata tak boleh padahal kita mundur ke belakang kalau nak main Quran hadis sama. Iman ada. Orang beriman tak jawab gitu. Dia jawab lagu mana? Sami'na wa ata'na. Nah, dia beriman. Sifat orang yang apa dah? Kami dengar dah. Dah mana dapat dengar? Kami ikut. Nah, dah manusia sekarang orang Islam nak ikut dah ayat Quran. Apa haram? Dah. Bila mufti kata ni konsep-konsep seperti ni haram. Interview pula dalam TV keluar. Mufti mana tahu masalah hiburan. Dia tahu apa? Dia main lagu tu saja. Pasal apa? Iman ada. Interview hak kaki hak berahi hiburan. Memang iman lah. Tak, kita tanya tentang iman. Iman kata hang baguslah. Nak kurang sikit budak-budak nak pergi. Ni tanya kaki hak kaki. Tu kata. Nah, Persatuan Pencuri Baluk umpamanya. Dia mesyuarat agung. Ini contoh. Nak lantik apa benda ni pengurusi baru. Pasal pengurusi lama bantagak. Kena 15 tahun je. Nah, lantik pengurusi baru buat mesyuarat. Nah, maka dilatih orang mencuri macam dia juga ke dilatih polis. Jadi pengurusi. Tambah. Pencuri juga faham lagi? Jadi takut mari dengar saja. Dengar balik. Dah anak balik. Minggu depan dengar pula. Nah. Tetapi kemungkaran yang ada ni kita tak bertindak satu apa dua pun. Tak guna mari dengar ini ramai-ramai. Nah. Ada guna. Dengar ni supaya kita nak cas bateri keimanan itu. Nah, bateri kita cek, bateri iman kita AAA. Bukan bateri lori. Nah, bakal tak tahu lama mana mampu kan. Kena cas. Cas kat orang duk mengajar tu kita cas dia masuk iman. Dengar hadis, berasa suka ke hadis. Dengar Quran, seronok dengar Quran. Nah, jadi kena beramal. Islam sekarang ditekan, kita kena tolong. Siapa yang tolong agama Allah, Allah pasti tolong dia. Nampak? Kita nak pertolongan Allah ke pertolongan manusia? Allah tolong panjang umur. Dia boleh tolong panjang umur. Manusia boleh tolong panjang umur. Bini Perdana Menteri mati. Nah. Yang di-Pertuan Agong masa masih mati juga. Tak boleh panjang. Yang namanya pertolongan Allah. Dan Tuhan tolong. Miskin pun mulia.
Dan Tuhan tak tolong, kaya sini. Nah. Jadi Allah Ta'ala juga dikatakan yang berkehendak. Maknanya bila Allah yang berkehendak, maka tidak ada sesuatu pun di atas alam ini yang dapat menghalang kehendak Allah. Itu sekarang kita tengok musuh-musuh Islam. Bukan saja dalam negara, di seluruh dunia mendapat bermacam, berbagai-bagai kemenangan dalam nak menewaskan maknanya orang Islam. Nah, di Palestin dia menang, di Jordan, di mana ni banyak kemenangan ni. Di Iraq, di Afghanistan, siapa? Allah kehendak. Nah, Allah masih lagi belum berkehendak nak memberi kemenangan total kepada umat Islam. Ada hikmah ni. Ada peperangan tu, ada mati syahid. Dengan ada peperangan itu maknanya dapat mengimbangkan pertumbuhan manusia itu sendiri. Ada orang kata, apa perang homo ni? Kalau Allah tak jadikan peperangan, maka rosak binasa alam ini. Itu baru orang bijak cakap. Orang bodoh dia kata, dia perang homo tak habis-habis. Perang tak habis-habis. Baca Quran dulu. Baca Quran dulu. Allah ni dia yang melahirkan umat manusia. Dia juga yang mematikan. Mematikan mengikut cara dia. Lepas tu dia ada peperangan. Nampak? Yang merancangkan kelahiran dan kematian Allah Ta'ala. Dengan sifat kehendak dia. Sebab tu kita tengok negara yang rakyatnya ramai, Allah matikan ramai sekaligus. Negara yang rakyatnya sedikit, Allah tak buat mati ramai. Kita tengok negara sebelah Skandinavia, Iceland, Norway, Finland, Sweden. Nampak? Kematian 3 orang 10 hingga 10 orang sehari. Kita tengok India, 10,000 orang mati di India satu hari. Lepas tu banjir di India sekali mati 40,000. Pasal apa? Rakyat ramai. Pasal apa mati 40,000? Pasal beranak 70,000 di India. Tiap-tiap 40,000 orang mati, 70,000 lahir. Di Iceland penduduk berapa orang? 13 orang sehari beranak. Mati 7 orang. Pasal penduduk dia sikit. Penduduk juta, dah 8 juta. Dan kalau penduduk 800,000 orang, kalau mati 10,000 orang sehari buat macam China, macam India, macam Bangladesh, 15 tahun kosong dah orang. Betul tak? Ni tak percaya buku, buku panduan. Di Malaysia ni 7 kelahiran perempuan, 4 kelahiran lelaki. Dekat nak kiamat Nabi kata seorang beranak lelaki 50 puan. Ni semua perancangan Allah. Kalau tak ada sifat iradat dah lewat gini. Iradat yang kamalat. Sebab tu dia tengok sekarang orang perempuan lebih ramai daripada lelaki-lelaki. IPT pengajian tinggi 70% puan. Kelahiran ramai puan, kematian ramai lelaki. Takkan lakum mak rempit masuk bawah kena. Tak ada minum rempit. Tak. Beluli dalam lokal overdose. Buih mulut-mulut. Jarum duduk tangan ni lelaki. Tu penimpi kuda. Nampak? Duduk bawah-bawahnya, bahan di bawahnya mampu keras. Lelaki juga. Mati medan perang, lelaki. Biar tiada, mati tengah jalan, lelaki. Lelaki. Begitu. Sebab tu nak pergi ke akhir sekali perancangan Allah, 50 orang perempuan, seorang lelaki. Di Terengganu tahun 2004, kalau kita laki-laki kahwin seorang saja, maka orang perempuan akan lebih 32,000 orang. Tak boleh laki. Mana sikit idea. Dah. Sebab tu bila tak ada suami ikut nikah. Naluri sama ya. Sampai masih umur 17, 18, 19, dia nak pada lelaki.
Tidak dibimbing oleh agama, zina. Ada bimbingan agama, beriman. Tahan dengan keimanan, tak zina. Nampak? Jadi 1 lawan 1, tahun 2004, 32,000 orang laki-laki yang perempuan tak akan boleh laki. Pada adat lah. Nampak kalau nak kira rasio, nisbah. Batu tak boleh, nikah seorang. Dipaham lebih ni orang kabur. Kena nikah 2 batu. Tolong dia. Kan tolong kita. Tolong dia. Bila dia dah tak ada orang masuk pasal tu seorang sama seorang, dia berlebihan. Boleh faham? Nak lawan dengan siapa? Bangsa kan? Nampak nikah. Pakistan. Macam-macam bahasa. Ikut nikah, zina. Pasal nafsu sama. Ini semua ni iradatullah, masyiatillah, kehendak Allah yang begitu terancang dengan teliti. Bahkan segala yang berlaku sekarang ini 50,000 tahun sebelum daripada dicipta langit dan bumi telah pun dirancang oleh Allah. Nampak? 50,000 tahun sebelum Tuhan buat langit dan bumi. Nampak lagi? Dan mana tahu Nabi kabur. Bukan ulama. Ulama dah tahu dia ada ijtihad masalah ni. Dia kena hadis, kena nas. Nampak? Yang ni wajib jadi alam dengan kehendaknya, mustahil jadinya itu dengan tiada berkehendak. Ke-18 sami'un, artinya yang mendengar, lawannya yang tuli, wajib yang mendengar, mustahil yang tuli. Allah lah Tuhan yang mendengar. Mendengar segala perkara. Bila Allah yang mendengar, maka manusia jangan rasa boleh sembunyi sesuatu pun daripada Allah. Pasal Tuhan mendengar. Kita mendengar seketika sahaja. Sekarang dengar. Keluar jauh sikit, tak dengar. Dekat sangat, kuat sangat, tak dengar pula. Perancangan-perancangan manusia untuk mengkhianati perjuangan umat Islam, Tuhan dengar lah ke? Dia Tuhan tak balas selalu. Tuhan tak ikut kita. Patutnya hak lawan Tok Guru, lawan Islam, hina Quran, hina hudud, mafukah lama. Kalau ikut kita dah. Allah dah ikut orang lain, dah ikut Nabi, dah ikut malaikat. Masa orang tolak dakwah Nabi di Taif tu, malaikat mari berlalu, nak akak bukit, nak rembah atas penduduk Taif biar mafukah habis. Allah tak faham? Itu perancangan malaikat dah boleh. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Tak lagi. Kalau malaikat dah yang Allah Ta'ala beri kebebasan mengambil nyawa kita, mampu habis dah hak lawan Islam. Betul tak? Dalil nak ni lah. Siapa nak akak bukit, nak rembah atas penduduk kampung yang tolak dakwah Nabi. Nak akak bukit batu. Bukit rembah atas kampung, jeng. Tak? Orang rembah bonyok dah tapal 50 kerah kita. Maknanya kalaulah Allah Ta'ala beri pilihan pada para malaikat. Hei Israel, kalau hak mana-mana rasa patut memapuh lah. Tak hidup seorang musuh-musuh Islam. Betul tak? Dan ni umur panjang belaka, kehendak Allah. Sebab malaikat tak boleh mematikan suka-suka hati. Dia hanya malakul mautil ladzi wukila bikum. Dia hanya malaikat yang dilantik menjadi wakil saja. Maka wakil tak akan lawan kehendak muwakil. Ke-19, basirun, artinya yang melihat, lawannya yang buta, wajib yang melihat, mustahil yang butanya. Dua sifat ini dia berakhir sama. Wa kana Allahu sami'an basira. Innahu huwas sami'ul basir. Nampak? Berakhir sama, dia sepasang dalam Quran. Mendengar dan melihat. Allah mendengar, Allah melihat. Nampak? Kita sosek-sosek dalam gelap tu, Tuhan mendengar dan melihat. Allah tak payah pakai malaikat sebagai saksi. Cukup dengan sifat melihat dan mendengar. Nampak? Tetapi Allah perkuatkan lagi dengan malaikat yang mencatat segala apa kerja-kerja kita. Padahal Allah Ta'ala dah latih lah tu malaikat.
Kerana manusia ada yang mereka nak menafikan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di hari akhirat ini Allah kata, aku dengar mu kata sekian bulan. Mana bukti? Ni tak malaikat dengar. Kaki dengar, tangan mendengar. Kulit menjadi saksi berkata-kata. Seolah-olah kalau kita tengok keadaan manusia sekarang ini, Allah itu buta. Nah, dia sanggup buat perkara yang terang-terang haram dalam Quran, dalam hadis, buat terang-terang. Arak ni bukan kata buat silang arak. Kita isi minyak lori arak pun kita bersubahat tanggung sebanyak mana ada botol arak atas lori tu. Kita kerja pam minyak, mari lori kasbut berhenti. Nah, atas tu ada dalam 12,000 botol. Nah, kita tukang isi minyak, dia panggil bersubahat pada perkara dosa. Dosa banyak mana? 12,000 dosa. Nampak? Itu jaga baik. Sebelum untuk menjawab satu-satu jawatan, mengaji dulu. Nampak? Tanya ulama dulu. Boleh ke tak kerja ni? Kalau ni boleh, apa nasihat tuan? Itu nasihat kita kepada orang yang kerja pam minyak. Nah, orang nak pergi berzina, kita pam minyak, kita tanggung bersubahat dosa dia. Orang yang ada rumah sewa, pasangan yang belum bernikah duduk serumah, rumah sewa kita tahu dah tak nikah lagi, beri sewa, haram pergi sewa. Nampak? Kita dah wasnya 2-3 bilik bosnya sewa. Ayah haji yang ketik-ketik ulang-ulang nenggak ayah haji. Bosnya kata, masuk dulu abang haji. Makan kuih raya. Tak, ada apa-apa. Dari Mekah haji mabrur. Bukan mabrur. Jadi gitu. Batu ilmu penting. Sebab tu Yahudi Nasara cara nak punah Islam, nak hancur agama Islam, jadikanlah anak-anak orang Islam jahil. Cara nak jahil, jauhkan daripada majlis-majlis ilmu. Cara nak jauh, buatlah majlis-majlis yang budak-budak muda suka. Supaya mereka tak dang nak pergi ke majlis-majlis ilmu. Sama ada dalam rumah, televisyen, atau buat di luar. Expo begitu ini tandingan tu tandingan ni, biar mereka lala, maka kita dapat hancurkan Islam. Nampak? Ke-20 mutakallimun, artinya yang berkata-kata lawannya yang kelu wajib, yang berkata mustahil yang kelunya. Allah juga yang berkata-kata sesuai dengan sifat dan zatnya yang maha suci daripada bersamaan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu seumpama Allah. Bila Allah melihat Allah tidak seperti makhluk. Sempurna belaka segala sifat Allah. Sifat kita ada, tetapi kekurangan, kecederaan. No perfect. Nampak? Sifat Allah tak ada sempurna. Kamalat. Kita melihat tak, tapi melihat kita asalnya buta. Ni kita ada ni malam ni, buta dulu. Baru nampak. Masa dalam perut mak buta. Keluar baru nampak. Jadi buta semula. Nah, mari Tan Sri Isra'i alaihi salam, Assalamualaikum. Nah, ayah kita tak dapat melihat, jadi buta. Yang boleh mendengar, jadi pekak. Yang boleh berkata-kata, jadi bisu. Yang boleh gayung, bersilap lincah, macam-macam, senyap sunyi. Seorang yang lagi. Nah, dia beri salam. Sebut dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, mari malakul maut beri salam. Assalamualaikum. Tengok. Nah, tu jeng yang kita. Kalau mari dia kata, tak apa lagi. Nah, mari terapi atau surat samam boleh tahan ni sama ekor. Tak, kita kerak ekor sikit. Tapi mari hak ni seorang, hak boleh bercakap, tak boleh cakap. Ketua boleh senyap sunyi.
Ada tali pinggang hitam, taekwondo, silat gayung, nampak? Judo, boxing siang. Tak gerak. Tunggu orang mandi mari. Korek hidung, korek telinga, tak kata apa. Tali pinggang hitam. Kan dia korek telinga kan? Korek hidung ni. Senyak Tok guru gayung. Tak? Tak kira. Tinggi mana pakat pun, diam. Lihat situ. Dan ni tak mati lagi tu kalau berjoget pagi petang. Rancangan hari raya saja untuk hiburan 100 program. Tak habis gini. Bunyak hak muda-muda joget, hak tua-tua ada ke? Ada dalam satu rancangan dia ambil hak tua-tua 50 ke atas. Moci-moci, poci-poci. Joget depan orang ramai. La ilaha illallah. Muka dah lah uduh. Perangai pula uduh. Diperbodoh-bodohkan oleh orang jahil. Kita dah lah jahil. Dijahilkan pula oleh orang lain. Dengan kebodohan kita itu, mereka dapat mengaut keuntungan daripada siaran-siaran tersebut. Dah bodoh sekali. Tergambar orang ambil gambar kamera apa semua, joget tua nak mampu. Nak rancangan hari raya punya masa. Maaf zahir batin. Dia kata. Tidak terbit rumah Pasal dia khabar dah. 2 malam sebelum raya. Jangan ke mana-mana. 100 rancangan telah siap. 100 dalam radio, TV1, TV2, TV3, NTV 711, TV9. 100 rancangan. Tak masuk Astro. Itu sungguh. Nah. Dah tengah sedap tengok cerita. Apek. Apek saja 5 movie. Nampak? Nak tak apek? Gitu mu kenal lah. Nah. 5 tayangan dia saja. Allah Rabbi. Dah orang nak kaya, Assalamualaikum. Nak taman ni. Nampak? Memang kata program anak warna nak tengok TV ni nak bagi kaya. Jadi karuk habis dah umat Melayu. Betul tak? Jadi karuk habis. Bukan marah tengok TV tapi tak kena pada tempat ni. Tak ada jalan dah, tak jalan dah, tak pergi dah rumah waris. Lagi dah. Berapa kat dia ada pula. Nampak? Hari raya bersama Anita. Hak sama ni pula, sama ni pula. Petang baru tubik kejap. Lepas kat itu warga, ayah, main dah. Masuk pulau. Gusti Raya. Berat. Berat nak ni. Habis. Kena lebong belaka. Lalah masih kerah gitu. Dalam keadaan dang belajar ilmu fiqh, dang belajar ilmu tafsir, dang belajar ilmu akidah. Dan ni sekarang ni ramai-ramai. Banyak kita tak tahu. Kalau kata nak tanya ilmu munazarah, ilmu makulah, ilmu apa benda ni, isti'arah. Nah, ilmu fardu ain dah belajar. Enggak itu. Masa itu dicuri oleh Yahudi dan Nasara. Nampak? Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Cukuplah dengan tattabi'a, tak payah hatta tadkhula. Nampak? Tidak akan duduk diam Yahudi Nasara sampai kamu semua umat Islam akan mengikut cara orang-orang Yahudi dan Nasara. Sekarang kita ikut cara dia. Cakap dengan anak pun cakap cara Yahudi Nasara, tak cakap dah macam Rasulullah aja. Nampak? Pakaian pun pesen Yahudi Nasara. Hak tina pun macam Nasara, datang macam Yahudi. Betul tak? Bangga pula dengan arti-arti Yahudi Nasara. Nampak? Bintang-bintang filem Yahudi Nasara kita hafal mulut. Nama anak Nabi Saikoh Haram tak disebut. Berat kita ni, berat lah. Nampak? Dia bukan kasar ni. Pesen kita gitu. Bukan kata kasar. Tak kasar mana? Nah, tu guru kita kasar lagi. Kali kena 3 T tu. Tapi gitu, dia akhir zaman dia kena gitu sekarang. Nah, kalau kita minta jalan, dalam keadaan sibuk, kita minta slow, mati kita. Mesti minta padu. Nah, minta buat lenggang, tak ada, putus kaki. Ni keadaan manusia yang sungguh sibuk, tak boleh dah mengajar slow-slow.
Nak kena keras ni. Tak keras tak mau. Nak, keras tak mau tak boleh nak makan tua pula. Faham tak mau tu. Lepas tu tak lain tu. Dia kekin negang. Maka yang jaiz padanya itu berbuat segala alam atau meninggalkan daripada berbuat dia, maka hasilnya itu dengan 20 sifat itu, iaitu ijab. Artinya mengadakan. Allah harus saja mengadakan alam ini. Dan ni ada dah. Dah Tuhan nak mengada. Kalau Tuhan tidak mahu mengadakan alam ni, tak ada. Sebab tu Allah Ta'ala tidak mahu mengadakan anak bagi orang yang tidak akan dapat anak. Tak ada anak. Kerana Allah. Orang ni dah betul mana pun. Dah tu dia suruh ikhtiar. Dia suruh ikhtiar. Tak mesti segala ikhtiar kita disuruh. Cuma kalau kita ikhtiar, kita ingat tawakal kepada Allah, satu ibadah. Walaupun ikhtiar kita tidak berjaya, tetapi ikhtiar kita dibalas dengan pahala. Nah, Allah tak wajib pun menjadikan alam ini dan sesuatu pun. Dan boleh dijadikan juga dengan kehendak dia. Fa'alul lima yurid. Allah maha bebas berbuat apa saja yang dia nak buat. Dia tak mau buat bulan, tak apa. Dah tu ada kerana dia nak buat. Dia tak mau buat bulan 2, tinggal 3 bulan. Kalau Tuhan nak mengadakan 5 bulan, mesti kita akan nampak 5 biji bulan. Betul tak? Dah mana ada dah Tuhan nak mengadakan 1 je bulan. Jadi kita tengok di langit, 1 je bulan nampak. Kalau buat 3 pun, budak bakar tak? Faham? Tak apa tu, bukan politik. Faham? Tauhid dia panggil. Nah. Tahun raya nak ke bulan. Bila raya tak boleh. Dan i'dam artinya meniadakan. Batulah setengah kita awal mengajar bab ilmu ni dia adakan. Tak, dia ada mungkin sayuja, mungkin ma'dum ba'dal mawjud, mungkin mawjud. Nampak? Ba'dal adam. Tak, banyak lagi. Mungkin fi'imillah annahu lam yujad. Tak, kata ulama'. Semua tu kita lah. Makhluk lah maksudnya. Tak, bila kita berkahwin dapat anak, kehendak Allah. Anak kita pula berkahwin, dapat cucu, kehendak Allah juga. Cucu kita tu tak berkahwin, tak dapat anak, kehendak Allah tak. Ataupun tak kahwin, dapat anak, kehendak Allah juga. Ada orang nikah tak boleh anak? Ada? Ada tak? Tak nikah boleh anak? Ada? Nampak lagi? Anak Lina mana akad nikah? Nah, hak panang tu tohuk situ, beranak dalam lubang jambang, beranak dalam lokang, beranak dalam tandas tolok. Nah, siapa kehendak? Allah Ta'ala kehendak. Tapi ikhtiar daripada kita. Maka kita dibalas dengan segala kerja-kerja kita. Allah tak zalim. Dan Allah yang kehendak, kata dah Allah kehendak dengan ikhtiar dan fikiran daripada kita. Yang mungkin zina dah berzina. Bila muzina Allah Ta'ala izinkan jadi dapat anak. Keluar anak. Tapi kamu akan dibalas. Nampak? Ada dengan tak ada ni fiji Allah Ta'ala bagi. Kita yang sedang ada pasti akan tak ada. Yang telah ada dan telah tak ada pun ramai. Tok nenek moyang kita dulu ada. Tak ada lah. Jadi kita akan tak ada pula. Tak ada kan dia dihilangkan oleh. Akhirnya segala dalam alam ini ditakdakan oleh Allah. Yang ini dengan cara yang sesuai masing-masing. Dihancurkan. Nampak? Gunung ganah pecah, berderai belaka. Laut menjadi kering belaka. Tak, dihancurkan segala 7 lapis langit. Nah. Siapa masa ni tak siapa masa ni. Sementara belum siapa masa ni menghancurkan alam ini, ni kita tolong Islam. Nah, kita tugas kita bukanlah hidup kita ni bila besar cari kerja, lepas tu buat rumah, belaki, bini, tanggung anak rakam, gitu saja. Ya. Kita ada hak. Masing-masing ada hak. Kita ada hak dengan isteri kita, kita dengan suami kita, kita dengan jiran, kita dengan masyarakat, kita dengan pemimpin, kita dengan ulama-ulama, kita dengan anak cucu kita. Dan kita akan ditanya daripada hak-hak tersebut.
Nak saja gitu, makan gaji nikah, boleh laki, boleh bini, buat rumah duduk relax dalam tu. Orang nak buat apa, tak ada apa dia ke. Budak cara haram. Nampak? Ada ramai jenis gitu. Itu bukan fitrah yang diajar kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW. Kita ada tugas. Laki-laki perempuan semua menjadi khalifah Allah di muka bumi. Itu orang yang menjalankan apa benda ni, hukum-hukum, kewajipan yang diperdukan, yang disuruh, yang digariskan kepada kita oleh Rasulullah. Nampak? Tidak tahu, ada orang yang tak tahu dia wajib kena beri nafkah kepada ayah dia, boleh tahu. Bila mak ayah dia miskin, dia ingat ke sunat dia beri bantuan. Wajib. Mana dia tak tahu hak ayah dia yang patut dia tunaikan. Nampak? Tak tahu mana dia tak belajar. Dia belajar tak ada belajar ilmu fizik. Batu tak reti-reti. Nampak? Kalau ayah dan ibu kita miskin, tak cukup belanja, maka wajib kita tanggung nafkahnya sampai cukup. Katakan keperluan ibu bapa kita 500 bulan. Dia hanya mampu cari 400. Wajib semua anak menampung 100 tu lagi. Dengan main. Nah, wajib atas anak. Dan kata sunat bila ibu bapa kita bukan miskin, mereka kaya. Sunat kita beri sesuatu. Sama ada keuangan ataupun benda-benda lain. Sunat. Tapi kalau tak cukup, miskin, wajib tambah sampai cukup. Nah, itu hak. Bukalah mana-mana dalam bab munakahat, dalam bab nafkah. Bab munakahat, di kitab munakahat, belakang tu bab nafkah. Kifayatul Akhyar ke, kitab Rawdah Imam Nawawi ke, belakang tu dalam bab munakahat dia ada sebut, apabila ayah, apa benda ni, asal kita nak berkahwin, tak ada fitih, nak buat ria belanja, wajib porok, iaitu belah anak dia tu, kena cari duit supaya dapat buat mas kahwin. Tu kita rekod. Laki kita nak nikah sangat ada witih. Wajib kata ulama anak cucu dia tu nak cari calon isteri bagi toki. Orang Terengganu panggil toki, sini panggil dia tok lelaki, panggil sini. Tokmu. Tu ni. Takut lain. Panggil dia sini. Grandpa. Oh, hebatnya. Sejak buka KFC ni lah. Jadi dia panggil grandpa berani. Nah. Wajib kena tanggung mas kahwin dia. Faham tak? Nah. Wajib nikah lagi. Nikah tak? Tak. Nikah tak? Tak apalah, tak dengar. Wajib kena cari calon dia dan ria belanja. Yang pada patut lah, jangan nak orang mahal, tak boleh kan. Selama kelas ni dia toki tak ada gigi, tak ada gigi juga, anak lagi cari. Nah. Wajib, tak beri dosa. Dan ni kita, kalau toki kita tua dah nak nikah lain, kerana bini mati, nak, kita bakar marah. 3-4 beradik bakar basa gatai. Tua nak mampu dah reti basa macam-macam dia kata. Dah reti kita, tak ada hukum terus kita. Berlainan terus apa yang digariskan oleh ulama-ulama sebagai panduan. Bakar marah. Memang, bakar marah. Tua tu nak buat benda toki, dah buat benda menikah tua dah. Duduk-duduk surah lah pula. Nampak dia ajar toki dia. Dia duduk wassalam. Faham? Bukan masalah tua. Masalah kita Tuhan jadi semua dia mesti sepasang. Duduk sorang-sorang. Sorang-sorang hak segong ubi. Faham? Tu duduk sorang tu. Faham tak? Wa khalaqna min kulli syai'in zawjain. Kami jadikan daripada tiap-tiap suatu zaujan, dia kena sepasang. Betul tak? Mana boleh duduk seorang? Sepasang. Dia sepasang belaka, rambut tang, sepasang pisang, dia ada sepasang, dia ada gurih. Nah. Tua bukan masalah. Masalah batin tua. Masalah dia kena duduk 2 orang. Dah kalau duduk seorang,
Dan anak cucu semua lagi habis dah. Orang ni duduk Johor, ni duduk Kuala ni duduk Lindung. Dia tak pergi duduk seorang. Dah kalau mati kering. Dia ketik di laba mana-mana apa semua. Nak. Apa nak khabar boleh nak panggil naik orang-orang. Dah ada kalau ada tok muda. Tok baru. Boleh tangkil telefon. Mati bulat gitu. Itu masalah. Dan takhliq artinya yang menjadikan daripada tadak kepada ada. Hebatnya Allah Ta'ala ni mengadakan sesuatu daripada tadak kepada ada. Bila ada, maka wajib atas kita mengenal pencipta segala perkara ni. Sebab itu Tuhan jadikan langit dan bumi ma bainas sama'i wal ardh. Langit aja 7 lapis. Bumi saja 7 lapis. Antara langit dan bumi dah tahu benda apa. Macam-macam pesen. Tujuan supaya untuk kita lihat dan mentauhidkan Allah Ta'ala. Bukan saja. Tengok langit, hebatnya langit. Tak ada tiang sikit pun, tak runtuh pun. Begitu indah. Sehingga kan kata pakar-pakar sains, kalau kita naik jet 1 juta tahun pun tak akan sampai di langit kerana terlampau jauh. Belum lagi langit yang ke-7. Maknanya bila kita dengar lagu tu, maka sepatutnya kita mentauhidkan hanya Allah Ta'ala sajalah yang ada segala sifat-sifat kamalan yang boleh menyelamatkan kita, menjamin masa depan kita. Orang lain tak boleh jamin masa depan kerana seorang saja yang cipta langit yang begini indah. Nampak? Kau tulis menjamin masa hadapan anda. Fakallah lacing. Apa orang anda? Tak ada orang boleh jamin. Nabi tak boleh jamin lagi. Kalau tidak diizinkan oleh Allah. Apatah lagi kalau manusia yang durjana, yang benci kepada perkara-perkara yang didatangkan oleh Nabi. Berat itu ni. Kalau kita pergi di Terengganu sekarang, dia ada tubik nombor tepi-tepi jalan 2010. Banyak tulis 2010. Dulu 734 tak ada. Khatam Quran. Ni semua ni menyebabkan kita lupa kepada pencipta kita. Kita duk agung sangat kepada manusia, kita lupa kepada yang mencipta manusia. Nampak? Kalau ibu bapa kita hormat, tapi pencipta kita tak hormat. Ibu bapa bukan menjadikan kita. Ibu bapa hanya melahirkan kita yang dijadikan oleh Allah. Oh, cakap bab hormat ibu bapa betul lah ke? Dan mana tak sembahyang? Mana tak mau sujud kepada orang yang cipta, yang dah mencipta juga, ibu bapa ni. Dah nak mikir tu. Mana duduk lawan Tuhan pagi, petang, siang dan malam dalam TV, dalam Tuhan, habis tiap-tiap hari. Pakat lawan Tuhan. Kalau dah semayang, hormat ibu bapa. Nampak? Saya balik, mak. Balik raya. Semayang ni tak. Hormat kepada ibu. Nak keluar jalan siung tangan ayah. Dah kau ni tak sujud ke bumi. 17 rakaat sehari, 5 waktu. Mana besar Allah dengan ibu bapa? Pasal buta. Manusia itu buta. Bila buta, maka tak jadi kerja. Masa orang ambil orang buta buat kerja. Tak? Tak saya ambil lah. 10 orang mesti ambil. Jadi driver transnational. Hacur lebu habis kereta. Kena langgar habis. Sebab tu manusia sekarang semakin parah. Kerana mereka buta. Buta orang nak berobat, tambah. Ulama' lah nak tolong obat mata dia biar jadi celek. Dengar Quran, dengar hadis, dengar kalam-kalam ulama'. Nasihat dan iktibar dan pengajaran. Tazkirah dan ceramah. Nak suruh buka minda. Nak suruh celek. Tak boleh jadi kelabu. Tak boleh jadi buta. Tak boleh dengar. Dan nak dengar dia. Nak dengar nyanyi. Nak tengok drama. Nampak? Daripada muda tengok drama. Sampai tua. Daripada muda betul tak? Daripada umur 20. Bergetah lagi ni. Tiap. Sampai lagi tengok muka takut terus.
85 tau. Kau tengok tengah malam, ngigar tu. Wih, ramai lagi. Ramai lagi. Ramai lagi orang nyanyi. Duk tanya. Bawa itu sembang pada celah sopan. Dah baca Quran, dah taubat, dah istighfar, dah selawat, dah tak ada hasil. Zaman muda kerja dah, turun pagi balik petang, turun pagi balik petang. Hak jadi cikgu, hak jadi askar. Dah mana ilmu? Mana bukan nak masuk dalam lubang kubur lagi? Nah. Hak tu dah kena jawab, hak ni dah kena jawab. Jahilnya kita. Ingat hidup kita ni main cari makan. Pagi masuk kerja jabat, petang balik. Nah. Lepas tu sokan sikit-sikit, malam lepak di rumah. Ingat gitu Tuhan buat kita. Bodoh. Kita ada tugas. Nampak? Orang buat surah, kita tukang imarahkan surah. Orang bang, kita pergi semayang jemaah. Orang cari ustaz, buat kuliah, kita pakat pergi dengar. Tu tugas kita. Ingat duduk saja gitu, macam orang ramai ni. Boleh Tuhan beri rumah sutik, kereta 2 tik, duduk senyap dalam rumah. Satu taman yang ada 400 rumah, 13 orang ni. Semayang maghrib. Subuh, 3 orang. Nah. Di beraya punya pasal, di Mersing tau, di raya. Kuala Lumpur. Di rumah apa raya ni? Rumah hadik. 300 kilo, pergi balik 600 kilo. Dan orang ngajar akidah ahli sunnah wal jemaah depan tangga rumah. Tak pergi. Lepas tu nak masuk syurga. Boleh? Tak layak tu. Tak layak. Dah. Imam Syafi'i, dia tu yang begitu banyak amalan. Dia kata aku dah layak surga Firdaus. Imam Syafi'i dah kita. Dia taman buru ni. Tak. Kau dah agak cetak ni. Nah. Perang dah lah kotor. Nak dosa banyak pula. Orang mengajar tak boleh dengar. Orang nak ajar Quran tak boleh. Orang nak ajar tafsir pun tak boleh dengar. Marah pula. Padahal cari makan pagi petang. Sama dengan lembu, sama dengan kambing. Dah kira orang kuatak, orang kalau tergani. Tu. Golongan yang lain ni, golongan lembu kambing. Kalau haji kambing. Kalau hajah kubat. Tak kira siapa-siapa. Nah, wahum kan an'am bal hum adal. Ulaika humul ghafilun. Mereka ini seperti lembu dan kambing. Ayat Quran. Bahkan lebih bodoh daripada lembu dan kambing. Siapa ni? Ulaika humul ghafilun. Iaitulah orang-orang yang lalai daripada agama. Bukan kita kata. Quran kata. Nah. Sebab tu dengar tak tafsir main tajwid saja. Tajwid saja lah benda. Nampak? Ulaika kal an'am. Tutup mulut. Dah kenapa tu? Lembu kambing. Betul tak? Dia gitu. Sebab itulah tak ada petunjuk kita Quran dan hadis. Yang mensyarahkan maksud-maksudnya ulama-ulama. Kita nak syarah diri tak pandai. Bukan umat Islam ni dia halang kita kerja berniaga dan sebagainya. Siapa berniaga tak kenal surah masjid. Dari kuliah ni tak ada mari. Seminggu ada 4 orang ustaz kita jemput ni. Tak ada ustaz. Sibuk ni, meeting tu. Ni naik kelompok lain. Naik kelompok. Lusa-lusa turun Jepun. Oh hebat. Mungkin dia jual. Dia jual planet dia jual apa? Nah. Yang siapa tak dang mari ni apa hal ni? Nah. Nak kerja daripada menganggur Tuhan beri kerja. Dah kerja dah pula. Naik pakak dah pula. Tuhan beri bini, beri laki, beri kenderaan, beri rumah, beri tanah, beri sihat. Panggil sekejap lagi, mari kuliah. Maghrib, isyak balik tak boleh, sibuk. Saya banyak hal, begitu gini. 5 malam, memang saya tak ada maghrib. Anak saya tuition. Dan malam Jumaat, bini saya tuition. Banyak hal.
Jadi tak ada makna. Kita ni sama macam Jepun, macam Korea, macam Afrika, sebab tak ada agama Islam. Zaman Nabi tu, mana-mana muka hendak mari syurga, diarahkan supaya pergi panggil. Betul tak? Dan kita taklah nak buat siapa macam tu. Seorang hendak mari, semayang jemaah. Nabi kata pergi cari. Pernah sekali Sayyidina Umar tak mari semayang jemaah. Nampak? Maka Nabi suruh pergi panggil. Kenapa tak hadir solat jemaah? Seramai-ramai penduduk Madinah, Nabi Cang tak mari hari ni. Bukan now kan orang jemaah. Penduduk Madinah masa tu 3,000 orang. Orang lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Rasulullah suruh tanya kenapa tak hadir jemaah. Sayyidina Umar kata tak ada baju basah tak clean. Dah baju pakai baju tak ada. Aku selama ni aku telanjang tu, aku tak lebih. Cakap kau dalam pasal telanjang, tak ada baju. Baju ada selah je, Sayyidina Umar basuh. Tak clean. Nampak? Tu cerita dia. Kita baju bukan selah, 3 apa? Tu laki, bini, 2 lari. Nampak? Macam-macam Tuhan beri. Keluasan hidup, kenikmatan hidup. Tapi tak mengenang budi Allah. Puas hajat baru nak mari masjid. Puas hajat baru nak mari surga. Apa kata kalau malam ni Allah jadikan kita kena stroke. Tak boleh bangun, tak boleh cakap, tak boleh gerak. Alium meleleh. Siapa nak? Tuhan boleh buat tak? Dan nampak something sangat. Nampak tak reti sangat ni. Nampak mahal sangat dengan rumah Allah, dengan majlis-majlis agama. Tuhan buat kena teruk. Tuhan buat kena angin. Tuhan buat berlanggar gitu gini. Rumahnya bakar di api. Nak gitu. Inilah jaiz pada hak Ta'ala Tuhan kita Azza wa Jalla berbuat segala alam. Kita beri kat tu, insya-Allah. Kita sambung. Maka yang dinamai alam itu 4 perkara. Iaitu di surau Taman Beserah. Taman Beserah satelit tu lah. 19 November hari Isnin. Jadi kuliah bulan depan 19 November hari Isnin di surau Taman Beserah. InsyaAllah. Dah ada beberapa soalan. Boleh Sejak baru sejam baru. Tak. Baru sejam baru. Boleh setengah jam lagi. Dia gini, kalau kuliah kita panjang, patut orang yang ada fikir, ada masalah, dia boleh keluar. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Biasa berlaku. Bukan wajib bila duduk, wajib kena duduk sampai habis. Anak duk tunggu di klinik apa semua, duk tunggu situ. Akhir-akhirnya start kat mana? Datang tak reti lagi. Boleh bangun, boleh keluar, tak ada masalah. Simple. Cukup mudah. Jangan rasa tertekan yang kata, ni guna orang yang tengok pula, dia ni keluar balik, mesti kita kata ni ada kerja dan sebagainya. Mudah. Jangan kata udah orang ni, wah ni balik dah tak habis, tak mesti bata tu. Jangan kata gitu. Cukup mudah. Kita nak baca sejarah, ada orang nak lebih sikit, mari jauh-jauh. Ada makan tak? Fungsi? Dia tak tengok. Dia tak, kita panjang sikit. Tak ada, dia baca pendek je lah. Soalan dia, masalah saya ialah anak saya keluar rumah tanpa izin saya dan suami kerana ingin bebas. Yang jadi kesalahan saya ialah ia telah menjadi jahil dan hanyut dengan kawan-kawan yang menyesatkan. Berbagai usaha telah saya lakukan tapi gagal. Cara lembut dan kasar juga tidak berhasil. Apakah patut saya biasa membiarkan dia walaupun hati saya sedih? Dia juga sentiasa meyakinkan saya bahawa dia telah meninggal tabiat buruknya, tetapi dia tetapkan tak nak balik rumah. Suami saya telah menolak dia sepenuhnya. Tidak akan menerimanya lagi. Saya tidak berdaya kerana dia tetap anak. Seburuk mana pun. Saya sangat takut awal mengingatkan dosa dan api neraka
kerana balasan daripada Allah. Namun anak perempuan saya masih tidak insaf dan kembali ke pangkuan keluarga. Dia tidak setuju dengan cara didikan ayahnya yang berpegang pada hukum dan menjaga aurat anak-anak agar tidak melanggar perintah Allah. Apa yang patut saya dan suami lakukan? Patutkah kami membuangnya sebagai anak? Adakah ini satu ujian atau musibah yang menimpa? Bolehkah kami berputus asa padanya? Wassalam. Baik. Masalahnya anak perempuan keluar daripada rumah. Kerana nak kepada kebebasan. Tak, ini bukan masalah dia ni seorang. Masalah ramai orang sekarang. Tak, bukan sedikit. Dalam orang kampung, hak jenis lagu ni ramai. Cuma bezanya tak ramai yang keluar terus tak balik-balik. Hak paling ramai keluar dan balik ikut suka hati. Ini paling ramai. Nampak? Keluar bebas ke sana kemari dengan bapak jatang apa semua, dengan rambut dak tudung, dengan pakai keluar ketat, dengan pakai baju yang mendedakan aurat. Hak tu yang paling ramai. Nah, hak ni tak balik rumah. Jadi dia kata, patutkah berputus asa? Tak patut berputus asa. Nampak? Jangan berputus asa. Allah Ta'ala tidak jemu daripada mendengar doa kita. Ingatlah. Nah, kalau kita lemah dah daripada ikhtiar dengan bangsa zahir, ikhtiarlah dengan bangsa batin. Iaitu kita ada satu senjata batin, doa lah. Biarlah hari-hari pun. Nampak? Kerana Allah Ta'ala lah yang menentukan segala-galanya. Anak kita, jangan buang anak. Jangan doakan dengan benda yang tidak baik. Dia sekarang duduk dalam keadaan tak baik dah. Kita doa juga dengan tak baik. Dia mampulah kat mana-mana. Ada juga. Ayah lagu tu. Tak. Ada kata aku dah halal muai susu kopek aku. Kata mak pula. Kawan tu dah lah jadi mak rempik dah alih rumah. Dah halal pula susu. Dah halal susu nak ni lagi dia. Nah, lagi pula kena laknat dia. Jangan kata lagu tu. Nah, dari segi zahirnya terus kita berikhtiar. Ikhtiar jangan putus. Ikhtiar yang tidak berjaya tetap dibalas dengan pahala. Ingat, satu ibadah. Ibadah tak mesti duduk atas tika semayang. Nah, kita ikhtiar nak membaikkan hal anak kita sendiri. Adalah dipuji oleh syarak. Jangan putus asa. Nah, habis cerita mati. Begitu. Walaupun kita tak boleh nak cakap dah, tak mau dengar dah. Banyak lagi. Sembahyang hajat tiap-tiap hari. Allah tak mau beri kepada kita 10 tahun, 20 tahun. Nah, Nabi Nuh alaihi salam selama 450 tahun berdakwah kepada kaum itu. 450 tahun. Bukan 4 bulan. Nah, teruskan usaha. Nah, tak ada masalah. Sentiasalah berusaha. Allah ni tak jemu daripada permintaan kita. Kita yang jemu daripada beribadah pada dia. Teruskan. Nah, doa malam-malam tak payah. Jangan berhenti. Bila kita berhenti, Allah Ta'ala tak suka. Kita tak minta kepada Allah, Allah marah. Ud'uni astajib lakum, minta kepada aku akan perkenan. Tapi tak mestilah hari ni. Kadang-kadang ada hikmah daripada sebab kealpaan kita di masa lalu. Maka Allah uji kita dengan anak menjadi liar. Tak? Dan kalau kita kaji, memang kita salah. Kita ada silap dulu. Tak? Anak kita tu kita tak didik dengan ajaran agama daripada kecil. Tapi setelah dewasa. Tak? Silap kita juga. Jadi kita tanggung. Allah nak supaya kita tebus kesalahan kita. Allah datangkan kita sedikit kesusahan. Anak tak balik ke rumah. Sabar dan berusaha. Nampak? Sabar tu satu pertolongan yang paling kuat. Nombor 2, sembahyang hajat. Nampak? Ista'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah dengan sembahyang dan dengan banyak sabar dan sembahyang. Jangan putus asa. Anak kita jangan buang. Jangan kata kadang-kadang makan satu aku sampai bila. Jangan kata gitu. Nah, dia dah lah melakukan perkara-perkara dosa. Kita dikata dak apung dah pula lagi teruk dia. Nah. Jangan putus asa. Ada hikmah belaka. Bolehkah Tuan katakan kepada kami apakah boleh kita makan makanan yang dimasak oleh lelaki yang lembut? Ini uluk ni. Lembut perwatakannya saja. Soleh juga sikit. Lembut meliputi segala-gala. Maksudnya pakaian sama macam wanita, rantai leher dan segala barang kemas dia pakai dan lenggoknya juga mengancam.
Yang kedua, apakah jika isteri meninggal dunia harta miliknya jadi harta pusaka atau milik suami dia je atau sama macam suami dia mati? Daripada pencinta bulan. Ni bukan pencinta bulan ni, pencinta maknya ni. Baik, laki-laki yang lembut, jenis lembut. Dia buat mari contoh sini dua. Hak pertama lembut di segi gayanya lah lembut, tapi pakaian laki-laki. Nah, yang kedua lembut serba-serbi. Pakaian puang, cakap puang, beralat solek pulak dengan rata ngesubang. Ni bukan lembut orang panggil. Nampak? Ni maknya ada hak ni. Nah, hukumnya maknya ada. Lelaki lembut ni harus pada syarat. Kerana ni yang dikatakan pondang yang diharuskan dalam Islam. Dia sebenarnya bukan pondang, dia lembut, jenis lembut. Bukan khunsa. Khunsa dia ada dua alat. Khunsa iaitu orang yang ada dua kemaluan. Man lahu farjani, orang yang ada dua kemaluan, tu khunsa. Ni lembut jenis lembut. Lembut sikit kan? Nah, jadi dia masuk, kita boleh makan, apa salah? Orang kafir masuk, kita boleh makan. Syarat apa yang dimasak tu daripada bahan yang halal. Tu imam masak, tapi telinga babi celup tepung. Umpamanya, tak boleh makan juga. Nah, bahan yang halal, orang kafir masak, harus makan. Bukan masalah sembelih, masalah masak. Tapi sekarang kalau orang kedai kafir memang najis lah banyaknya. Puyuk-puyuk dia. Nah, masuk dengan minyak babi, minyak apa, haram lah kita pergi makan kedai orang kafir. Nah, tak ada masalah laki-laki lembut. Nah, ini daripada ciptaan Allah. Ahsani taqwim. Nah, tuan kita. Comel ciptaan Allah. Bukan umat jalan gini lembut sikit. Nah, saya ada kawan yang jenis lembut sikit lah. Bukan kita nak cari orang lembut dah. Nah, dia ni jenis lembut. Dia kerja tukang masak. Tukang masak. Jatuh hotel yang taraf 5 bintang. Bukan 5 bulan, 5 bintang. Dia lembut sikit. Cakap lembut. Jalan pun ada hawa lembut sikit. Anak 11. Faham lah tu kan? 11 tak silap. Dia dulu dia pakai motor. Atas endah 2, dalam raga 3, atas laku belakang 6. Sungguh. Lembut tapi 11. Ada seorang kawan tu, Allah, misal je macam dengan magat skuter. Lambat baju abak kuat, beri akmah. Pagi-pagi 21 T, telur ayam serama. Anak 2. Nak mana ni iradah Allah, kehendak Allah. Nah, tak ada. Dia masuk dia aku. Jadi tu imam boleh? Jadi tu imam. Nampak? Boleh. Jadi imam tak ada masalah. Yang tak boleh, khunsa tu. Khunsa baru boleh, martabat dia rendah sikit daripada laki-laki. Yang kedua ni pondang ni. Orang lelaki pakai yang perempuan kena laknat. Maka fasik. Di sisi agama fasik. Nampak? Orang buat lelaki walaupun lembut tak apa, jalan lembut. Kerana itu ciptaan Allah. Tapi jangan suka pakaian. Dengan pakaian yang bukan jantina kita. Tak boleh. Dia ada kampetin jenis bukan pondang ni. Dia pakai baju lelaki-lelaki jenis set-set lembut. Lembut belaka. Naik motor 2 orang gendong lembut ni. Masih nak pandang gestu tangan. Nampak? Kan ni bukan dia buat. Baru ni ada satu pertandingan badminton di Kuala Terengganu. Jadi pada hari itu pertandingan antara mana tentera askar Melayu. Pasukan badminton melawan dengan satu pasukan nama apa. Pasukan ni orang lembut-lembut belaka. Sesek pondang-pondang belaka. Menang pondang main badminton. Menang dia. Semeh berapi. Yang suka pula orang tengok tu dia panggil kat tepi tu. Jaga line. Vampire Pontianak kan. Hak tu Pontianak tu. Linesman. Linesman pun pondang juga 2 orang. Lembut, jenis lembut. Pakai lelaki, jenis lembut. Bila bola out, berapa orang pas dulu? Bila bola masuk,
Kita Allah kali tengok. Ni bukan nak jadi cerita betul ni. Nah, kita betul. Bukan kita ngayat tau. Nak cerita. Jadi janganlah bila kalau kita lembut sekalipun jangan tukar pakaian lelaki dengan pakaian perempuan, jangan. Itu ada hadis yang Tuhan laknat. Lembut nak kan semula jadi Tuhan buat. Tak, ada perempuan jenis kasar. Tak, kurang patutnya lembut, dia jadi kasar. Nah, siapa tak akan ada ini untuk lelaki je kau. Nah, jadi kalau orang fasik makanannya halal, harus kita makan. Cuma sebagai sunat kita makan daripada orang yang takut pada hukum Tuhan sebaik-baiknya. Nah, makanan halal lelaki orang fasik dan orang yang taat pada Allah. Nah, maka sebaiknya makan orang yang taat dan ada sifat takwa. Keadaan manakah orang wanita yang aktif bekerja, kaki siku ke bawah. Dan aurat dalam rumah bersama dengan ipar duai dan yang menetap bersama-sama dalam rumah. Baik. Aurat perempuan Islam di hadapan laki-laki yang bukan mahram, laki-laki ajnabi dia panggil. Laki-laki yang ajnabi. Iaitulah sekalian badan kecuali muka dan 2 pergelangan tangan. Nampak? Itu kaul yang masyhur dalam mazhab Syafi'i dan pandangan sebahagian daripada ulama-ulama mazhab 4. Nah, dapat muka saja dan 2 pergelangan tangan. Maknanya kaki kena pakai stocking lah. Melainkan di dalam rumah maka tidaklah. Dan dimaaf tak pakai stocking dan dimaaf menyelok lengan untuk membasuh pinggan dan sebagainya. Dia panggil aurat waktu bekerja. Nampak? Jadi kita selok lengan nak basuh tangan. Kan dia duduk serumah. Nak ipar ada. Nak pakai lengan panjang sama nak basuh tangan pun ni. Nak basuh pinggan lagu mana? Dah ipar ada. Segi yang masuk dalam aku nak basuh pinggan. Nah, takkan basuh pinggan apa basuh dengan baju. Jadi kata setengah ulama dimaaf sising. Dekat lengan tak sampai kat siku. Sising lengan basuh pinggang. Sising lengan kan nak masuk. Maka kelihatan lengan ni oleh ipar yang duduk serumah dimaaf. Faham? Yang direngang. Begitu juga buku lali dan ke bawah. Kerana ipar dia ni tak ada duit. Terpaksa duduk rumah, numpang rumah abang. Suami kita lah. Nak dengan kita jadi adik ipar dah pula. Jangan siapa nampak beti, nampak berha. Ni ada duduk serumah dengan abang ipar, nak kata ipar tak baik. Kembang gantung itu ada tu dia. Nak? Adik ipar tengok, nampak? Jadi lain macam. Itu haram. Nampak tiuk, nampak kepala bau dalam rumah. Dalam rumah kena pakai baju juga. Kena pakai tudung. Tudung, rambut. Nampak? Tapi dimaaf lengan, dimaaf dan kaki sedikit ke bawah. Nampak? Nak tutup lebih baik kerana nak memudahkan. Islam ni bukan agama nak menyempitkan. Oleh kerana terpaksa duduk serumah, dimaafkan sedikit. Al-umuru idza baqat ittasa'at. Kaedah Imam Syafi'i kita, perkara-perkara itu bila tersepit sangat, dilonggarkan sedikit. Bukan longgar siapa aja, terlonggar terus kain. Longgar sikit. Tak sekadar mana darurat. Faham lagi? Keluar-keluar rumah tu pakailah stocking. Banyak lagi orang kita dah. Bawa isteri, bawa atas motor. Dalam kereta boleh tahan kira, bawa atas motor. Lepas tu naik duduk. Bini naik duduk, selok kain, nampak putih. Balik daripada kuliah. Kereta suluh kot belakang, nampak labu putih bini kita. Komang sepanas dulu. Kita pakai serban, ekor serta. Dalam kitab, dalam raga motor, kitab tafsir, komang sepanas. Tak boleh nampak aurat gitu. Kau tengok ke belakang. Pakai seluar lah jalan. Apa hukum bersentuhan antara suami isteri ketika ada wuduk? Adakah batal wuduk tersebut? Kerana saya ada dengar bahawa Saidina Aisyah bersentuh dengan Rasulullah. Tetapi baginda meneruskan solat tanpa berhenti daripada solat. Harap dapat beri penjelasan. Sedikit saja penjelasan kerana masa lewat dah. Dan soalan ni banyak dah jawab masalah ni. Masalah sentuh ketika wuduk batal atau tidak, tidaklah berlaku ijma' di kalangan ulama. Ada berlaku khilaf di kalangan ulama. Nampak? Maka yang diamalkan dalam mazhab Syafi'i sesuai dengan pendapat ulama-ulama fiqh. Dan begitu juga Imam Syafi'i sendiri bersentuh antara kulit laki-laki dan perempuan walaupun suami isteri, jika ada wuduk membatalkan wuduk. Nampak? Batal wuduk. Dan kenapa mazhab lain ada yang mengatakan tidak batal? Kerana Sayyidina Aisyah ini memang sungguh hadis ini sahih. Yang hadis pucuk itu bukan hadis sahih. Itu tak dijadikan dalil.
Hadis Nabi kucuk isteri kemudian suruh pergi semayang. Hadis itu bukan hadis sahih. Hadis sahih Sayyidina Aisyah berbangun dalam keadaan tengah malam di rumah Nabi. Nabi sedang semayang, tergabur-gabur dalam gelap, terpegang kaki Rasulullah. Bila pegang kaki Rasulullah tak berhenti pun semayang, terus semayang saja. Menunjukkan tak batal. Katanya mazhab ulama-ulama yang mengatakan tak batal. Nah, ulama-ulama yang mengatakan batal, mereka tidak berdalil dengan hadis ini. Mereka berdalil dengan ayat Quran. Aula mastumun nisa, ataupun kamu menyentuh akan perempuan. Maksud perempuan yang maknanya sah nikah dengan kita, yang bukan daripada mahram. Nampak? Dipakaikan ayat Quran. Kenapa tak pakai hadis ini? Kerana hadis ini adalah hadis yang muhtamal, yang boleh kita tanggung dengan dua maksud. Sama ada pegang kaki Rasulullah itu berlapik ataupun dengan tidak berlapik. Kalau berlapik, tak batal lah wudu. Kalau tidak berlapik, batal wudu. Maka boleh ihtimal, boleh tanggung. Bila boleh tanggung, maka didulukan akan ayat yang soreh, iaitu aula mastumun nisa. Ini menceritakan tentang batal wudu, bukan cerita masalah jima'. Jima' depan dah. Wa in kuntum junuban fatahharu. Tapi yang ni masalah au jaa hadum minkum minal ghaid aula mastumun nisa. Atau kamu kentut dan kencing ataupun berak batal wudu, asal sentuh perempuan. Bukan masalah junub. Junub depan tu dah. Fatahharu, taklah kamu mandi. Sentuh perempuan sini maksudnya lamastum. Nampak? Isim fa'ala dengan wazan fa'ala. Ihtimal dengan makna fa'ala. Iaitu lamastumun nisa, lamasa. Maknanya menyentuh. Dan pada hadis yang mengatakan sentuh di sini maknanya iaitulah antara laki-laki dan perempuan dengan persentuhan yang tidak berlaki. Jadi kerana itulah berlaku khilaf. Jadi kalau kita nak beritahu kepada orang, inilah pandangan mazhab Syafi'i, iaitu menggunakan nas ayat Quran, iaitu ayat aula mastumun nisa. Mereka yang pakai ayat hadis Siti Aisyah pegang kaki Nabi ditolak oleh ulama-ulama Syafi'i. Dia tak pakai, sebab tu berlaku khilaf. Jadi tak ada masalah. Orang yang dia bermazhab Hanbali dan Malik dan Hanafi, dia ikut dia pakai hadis ni. Orang yang ikut pendapat ulama Syafi'i pakai batal, tak ada masalah. Pada ketika darurah, payah nak ambil wuduk, dimaafkan tak batal. Dengan syarat tidak sengaja. Macam di tengah nak tawaf. Dan sebagainya. Senang saja benda ni. Benda khilafiyah. Kemudian akhir sekali, kuliah bulanan yang berbahagia Datuk Ismail Kamus pada 29 bulan 10 hari Isnin lepas solat maghrib, dan Tuan Guru Haji Muhammad Baki pada 2 bulan 11 Jumaat lepas solat maghrib juga di Masjid Sindrawasih. Jadi kita berhenti setakat itu, insya-Allah kita bersambung lagi dan berjumpa dengan panjang umur dan murah rezeki di surau Taman Besarah pada bulan 11 nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi